Buletin Didik 5 Januari bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Dalam usaha mendidik amalan kitar semula dalam kalangan pelajar sekolah, Jabatan Pendidikan Melaka bersama SWM Environment Sdn Bhd memperkenalkan program 3R Rangers di semua sekolah negeri itu. Amalan Reduce, Reuse dan Recycle ini sebagai usaha untuk memastikan budaya kitar semula dipraktikan sepanjang masa sekaligus memastikan kebersihan alam sekitar sentiasa terpelihara. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Munshi Abdullah dipilih sebagai perintis program berkenaan dengan tujuan utama adalah untuk memastikan pelajar turut terlibat secara langsung dalam usaha menjaga alam sekitar. Untuk tujuan terbabit, SWM Environment selaku syarikat konsesi sisa pepejal bertanggungjawab untuk mendidik masyarakat dan orang awam. Pengurus besar korporatnya Muhammad Nurlisam Muhammad Nurdin berkata pihaknya sedar banyak sekolah yang sudah pun melaksanakan program bersifat kesedaran seperti ini. Justru pihaknya menubuhkan pasukan 3R Rangers sejak beberapa bulan lalu dengan menjadikan SMK Munshi Abdullah sebagai sekolah perintis. Jadi SMK Munshi Abdullah telah dipilih sebagai sekolah perintis melaksanakan 3R Rangers terdiri daripada anak-anak murid yang mana kita sebagai SWM Environment 3 Troopers mendidik mereka, membimbing mereka, memberi pendedahan awal pendidikan tentang kepentingan 3R, Reduce, Reuse dan Recycle, dan mendidik mereka, mengajar mereka bagaimana menguruskan sisa yang boleh dikitar semula. Dan kemudian pihak SWM Environment 3 Troopers akan datang menyusun jadual buat kutipan barang-barang yang telah diasingkan di sekolah ini. Sebagai permulaan, seramai 35 pelajar SMK Munshi Abdullah menyertai program berkenaan dan jumlah itu dijangka bertambah menjelang akhir tahun. Program ini sangat-sangat memberi kesan yang sangat besar kepada pihak sekolah kerana ianya memberi fokus kepada pelajar-pelajar lain untuk selepas ini menyertai juga. Bukan kita hanya 35 orang sahaja tetapi kita menyasarkan semua pelajar-pelajar akan memahami tentang recycle ini, dan yang paling penting selepas ini kita boleh lihat sekolah akan lebih bersih, ceria dan cantik. Itu fokus kita. Bagi pelajar program 3R Rangers yang disertainya, mampu melatih mereka untuk mementingkan kebersihan selain melakukan amalan kitar semula terhadap barangan yang bersesuaian. Saya sertai program ni sebab saya tengok diorang asingkan sampah setiap hari pada waktu rehat. Jadi saya rasa saya rasa macam nak join juga diorang buat macam mana. Dan saya belajar cara untuk asingkan sampah yang pepejal yang boleh dikitar semula tu. Banyak benda yang saya belajar dari masuk 3R Ranger ni. Saya dapat mempelajari bagaimana mengasingkan sampah sarap dan kita semulakan dia, dan jangan buang sampah merata-rata. Tegur rakan-rakan jangan buang sampah, kita semulakan sama sampah. Pengendali kantin Sekolah Kebangsaan Bintung di Kangar kembali menguatkuasakan pemakaian pelitup muka sepanjang pengoperasian mereka di sekolah bermula hari ini. Tindakan itu selari dengan arahan Kerajaan Negeri Perlis semalam yang mewajibkan pemakaian pelitup muka terhadap semua penjaga dan pengendali makanan serta minuman di negeri itu. Tinjauan mendapati bukan sahaja pemakaian pelitup muka tetapi penggunaan sarung tangan plastik kembali menjadi amalan terutama sewaktu menyediakan makanan untuk murid. Ia adalah langkah sewajarnya bagi menjamin kebersihan makanan yang menjadi faktor penting dalam penyediaan makanan dan minuman. Ya. Start hari ini memang kita suruh pekerja-pekerja kita semua mematuhi arahan pakai mask daripada start masuk sampai kita jual dekat untuk murid-murid lah. Tindakan itu turut mendapat pujian pihak guru. Mereka berharap ia akan diteruskan demi menjaga keselamatan semua pihak sewaktu dalam kawasan sekolah. Saya sangat memujilah tindakan pengusaha kantin kerana mempraktikanlah ataupun mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Ya, memakai mask termasuk dalam kebersihan. Begitu juga penggunaan sarung tangan dalam penyajian makanan dan penjualan makanan. Jadi pihak sekolah sangat berpuas hati lebih-lebih lagi tahap kebersihan kawasan kantin sekolah. Dan murid-murid juga sangat mengemari menu. Dalam pada itu, kebanyakan murid turut dilihat mengenakan pelitup muka sebagai langkah berhati-hati dan mengekang penularan jangkitan COVID-19 yang mulai mencatat peningkatan kes.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan menstruktur semula kementerian itu termasuk mewujudkan unit khas bagi memperkasakan hal ehwal kanak-kanak. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata unit khas itu bertujuan menangani isu penderaan dan pengabaian melibatkan golongan terbabit. Penstrukturan tersebut juga melibatkan aspek memantapkan pengetahuan dan kemahiran pegawai yang terlibat dalam kementerian itu. Tapi di kementerian kami tidak duduk diam. InsyaAllah we will do apa yang kita rasa yang terbaik dan insyaAllah kita akan bentangkan di kabinet yang secara prinsipnya sudah diluluskan, membenarkan kami menstrukturkan semula kementerian kita dan khusus untuk kanak-kanak yang kita nak wujudkan ini. Itulah saya katakan sama ada institusi ataupun you call it jabatan ke, unit ke, tapi perlu ada yang khusus menjaga pasal kanak-kanak. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika melawat sebuah rumah perlindungan kanak-kanak di Johor Bahru siang tadi. Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut mengakui terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki, khususnya aspek melibatkan penderaan dan pengabaian kanak-kanak. Selain memperkasakan kementerian, Datuk Seri Nancy juga menyuruh penglibatan masyarakat untuk menyalurkan maklumat berkaitan penderaan dan pengabaian kanak-kanak seperti menggunakan talian nur. Sebab kita nak melindung anak-anak ini. Bersua kembali, Kedutaan Amerika Syarikat menyalurkan peruntukan 1.1 juta ringgit bagi 11 projek pemuliharaan kebudayaan di Malaysia sejak 2001. Dutanya ke Malaysia, Brian D. McFetus, berkata dana antara RM30,000 hingga RM88,000 itu disalurkan menerusi Duta untuk Pelestarian Budaya AFCP. Katanya, 11 projek itu adalah Rumah Era Belanda dan Rumah Kedai Heron Street di Melaka, Tarian Menora di Kelantan, Tarian dan Nyanyian Kenyah Sarawak, Festival Menuai Masyarakat Kadazan Duzun Sabah, Teater Bangsawan Pulau Pinang, Bandar Warisan Taiping Perak dan Kubu Silvia di Kapit Sarawak. Projek lain ialah membaik pulih bangunan di Bandar Taiping Perak, dokumentasi tarian wayang kulit dan pemuliharaan rebana Kerching di Kelantan. Saya dari pihak Kedutaan Amerika Serikat di Kuala Lumpur. Kami sangat gembira dan bangga ada perkongsian dengan universitas di sini untuk pemeliharaan rebana Kerching, kebudayaan yang penting di Kelantan. Ini satu contoh dari Ambassadors Fund for Cultural Preservation yang digunakan di seluruh dunia untuk pemeliharaan kebudayaan masing-masing di negara lain. Dan sudah digunakan 11 kali di sini di Malaysia. Misalnya di Kelantan juga dulu ada proyek tentang wayang kulit, ada juga tentang menora dance. Berarti untuk kami, this is one way of keeping our people-to-people ties very close, and we hope to continue this partnership. So I'm very happy. McFetus berkata dana itu diberikan kepada Badan Persatuan dan Institusi Pengajian Tinggi IPT sebagai sokongan memulihara dan menghidupkan seni kebudayaan. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup projek pemuliharaan rebana Kerching di Universiti Malaysia Kelantan, UMK Baco. Katanya apa yang membanggakan seperti pemuliharaan rebana Kerching dapat dilihat ramai kanak-kanak yang berbakat dalam seni ini. Oleh itu, Kedutaan berhasrat mahu mengekalkan kebudayaan setempat yang menjadi pendapatan untuk penduduk sekitar. Turut hadir pada majlis itu ialah Naib Chancellor UMK Profesor Dato' Dr. Razli Cik Raza dan Ketua Projek Profesor Dr. Nik Mahiran Nik Muhammad. McFetus berkata dana AFCP merangkumi sokongan pemuliharaan bangunan bersejarah, persembahan kebudayaan, arkeologi dan kebudayaan setempat dalam usaha memartabatkan sejarah dan keunikan
Keunikan Warisan Budaya Rebana Kerching Kampung Laut agar terus terpelihara, UMK mengambil inisiatif bekerjasama dengan Kedutaan Amerika Syarikat menerusi projek penyelidikan Preservation of the Rebana Kerching of Kampung Laut Kelantan di bawah dana penyelidikan AFCP. Projek penyelidikan bernilai RM200,000 ini melibatkan seramai 27 ahli penyelidik serta kaki tangan UMK untuk menjalankan kajian dan penyelidikan dari perspektif sosio-budaya masyarakat yang bertujuan memelihara seni persembahan Rebana Kerching yang dipercayai mula bertapak sejak 150 tahun lalu di Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah agar semua universiti di Malaysia memainkan peranan untuk membantu aspek pendidikan penuntut. Baginda bertitah dengan cara itu lepasan universiti akan kembali menyumbang hikmat kepada negara pada masa akan datang. Mana saya dimaklum ada 75 universiti di seluruh negara Malaysia, baik yang kerajaan dan maupun yang private. Dan saya harap semua universiti ini dapat main peranan untuk menentukan perjalanan penuntut-penuntut ini diusahakan dengan sebaik yang mungkin. Mudah-mudahan mereka akan menjadi penuntut-penuntut yang dapat memberi sumbangan besar kepada negara di masa-masa akan datang, insya-Allah. Baginda bertitah pada Majlis Pelancaran Universiti Pengurusan dan Teknologi Tunku Abdul Rahman TAR UMT di Ibu Negara siang tadi. Raja Permaisuri Agong Tuanku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandaria turut berangkat ke majlis berkenaan. Hadir sama Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Pengurusi Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Pendidikan TARC Datuk Seri Dr. V. Kashong. Pada majlis itu, Baginda turut menzahirkan perasaan bangga terhadap laporan yang dibentangkan oleh Datuk Seri V mengenai kejayaan universiti itu dalam melahirkan lebih 300,000 alumni dan menempatkan lebih 29,000 penuntutnya di semua kampus seluruh negara ketika ini. Penubuhan secara rasmi College TAR pada tahun 1969 dengan bekas Presiden MCA Mendiang Tun Tan Siew Sin sebagai tokoh penting yang mencetuskan kelahiran institusi pendidikan itu. Institusi itu dinaik taraf pada 2012 kepada College University dan dinamakan College University Tunku Abdul Rahman dan November tahun lepas TAR UMT menerima sijil pendaftaran daripada Jabatan Pendidikan Tinggi JPT. Saluran TV Pendidikan Didik TV KPM dilihat sebagai satu sumbangan terbesar media prima dalam bidang pendidikan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berharap hubungan baik ini dapat diteruskan dalam memastikan tiada kanak-kanak yang keciciran dalam pembelajaran. Komitmen ini yang saya fikir sedikit sebanyak banyak menyelesaikan isu kesenjangan dalam pendidikan dan juga memberikan satu ruang kepada kanak-kanak kita untuk mendapat pembelajaran secara alternatif yang bukan saja di kelas tetapi juga melalui himpunan-himpunan maklumat dan juga siaran-siaran daripada Didik TV. Ujarnya lagi, kementerian secara dasarnya amat prihatin akan masalah pendidikan khasnya isu keciciran dalam kalangan pelajar, malah sentiasa mencari jalan penyelesaian ke arah sifar keciciran. Beliau ditemui selepas rakaman program Sembang Didik di Seri Pentas yang tadi. Lawatan turut disertai Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Datuk Yusran Shah Muhammad Yusof, disambut Pengerusi Kumpulan Media Prima Datuk Seri Said Husian Al-Junid serta Ketua Pegawai Eksekutif Didik TV KPM NTV7 Silen Paul. Ramai peminat anime dan manga melahirkan rasa gembira dengan penganjuran komik Fiesta di Ibu Negara baru-baru ini selepas ditangguhkan selama 2 tahun. Berkumpul dalam skala yang besar untuk mengadaptasi kreativiti masing-masing bukan mudah kerana ia memerlukan penganjuran mega dan eksklusif. Penganjuran edisi kali ini turut menarik kehadiran peminat dari luar negara terutamanya dari Asia Tenggara. Kali terakhir acara ini diadakan ialah pada tahun 2019 dan ditangguhkan akibat pandemik COVID-19 yang melanda dunia. We want to actually push
local comics. Therefore, which is why we have one of the largest comic market in Malaysia and also in Southeast Asia. So kita memanglah kita nak push sangat kita punya local artists, especially if for this ours is bertemakan animasi, comic and games lah. So artis ke atas tu is 500 of one of the best in the country. Tambah Audrey lagi, kehadiran artis animasi dari dalam dan luar negara turut memeriahkan lagi acara itu. Ada yang specially fly from Japan just to come for Suzuki Economy's concert which was yesterday. So yang tu pun nampak sangat that even though our event is only in Malaysia tapi we attract fans from around the world. Hobi ini memerlukan minat yang tinggi kerana memerlukan masa dan kos. Untuk memilih cosplay yang berkualiti tinggi, ianya boleh mencecah ratusan ringgit. Saya baru start cosplay tahun ni saja. Tahun ni. So sekarang ni pakai cosplay apa? Sebagai Denji dekat Chainsaw Man. Diorang ada jual booth and macam-macam lagi. Boleh jumpa orang kata artis. So memang seronok kat sini lah. Macam nak santai-santai ke apa ke memang tak berapa sesuai sebab kawasan ni memang penuh. Dan kalau contoh kalau dah berumur ke apa, kalau nak masuk boleh. Pun vest ni, jaket, kasut, semua at least dalam 350. Pelbagai ragam dan warna-warni watak cosplay yang dipakai pengunjung menjadi tarikan utama acara ini dan menunjukkan satu budaya pakaian yang baharu. Paling meriah apabila mereka datang secara berkumpulan kerana pelbagai konten untuk media sosial boleh dirakam. Bersua kembali, hampir 200 peminat kepada penyanyi Elvis Presley berpakaian Hawaii ketika menuju ke tempat sambutan ke-30 tahun Elvis Festival di Australia. Ia selaras tema Hawaii sesuai dengan lagu hit Elvis pada tahun 1961, Blue Hawaii. Lebih menarik apabila ramai daripada mereka turut berpakaian dan bergaya seperti Elvis. Malah ada yang turut menari dan menyanyikan lagu popular Elvis. Sebelum bertolak, mereka berkumpul di stesen Central Sydney. Untuk sampai ke tapak festival di Bandar Parks, perjalanan dijangka memakan masa 6 jam. Pelbagai acara seperti gerai terbuka, pertandingan menyerupai Elvis dan perarakan dirancang semasa festival selama 4 hari itu. Seramai lebih 24,000 peminat Elvis dijangka memenuhi Bandar Parks semasa festival berkenaan berbanding penduduk asalnya yang tidak sampai pun separuh daripada itu. Kemelisitan ekonomi mendorong ramai golongan muda Yaman memilih membeli perabot murah untuk kediaman mereka. Sudahnya, mereka yang menceburi perniagaan perabot terpakai turut bertambah. Kebanyakan pembeli adalah golongan muda yang baru mendirikan rumah tangga. Langkah itu disifatkan mereka sebagai lebih berbaloi berbanding membeli perabot baru yang jauh lebih mahal. Ia juga antara punca ramai peniaga menukar perniagaan mereka atau menceburi bidang jualan perabot terpakai. Tambahan pula, kebanyakan perabot itu diimport dari Arab Saudi, sebuah negara yang mempunyai kualiti kehidupan yang jauh lebih baik. Malah mereka juga yakin perabot-perabot itu mampu tahan lebih lama. Dianggarkan sekitar 80% daripada 30 juta penduduk Yaman hidup dalam kemiskinan ekoran pertelingkahan antara puak yang menjadi semakin sukar akibat tekanan kemelisitan ekonomi dunia. Mata wang berbentuk ikan dan belalang. Artifak ini adalah sebahagian daripada mata wang timah yang ditemui di Beruas Perak. Mata wang ini terdiri daripada duit tampang dan juga duit berbentuk binatang. Ia antara bukti kewujudan kerajaan Beruas yang disebut dalam teks sejarah Melayu dan juga Tom Ferris dalam bukunya Suma Oriental.
Sukan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bertegas tiada lagi penjualan tiket akan dilakukan selepas semua 59,000 tiket yang diperuntukkan kepada penonton untuk perlawanan di antara Malaysia dan Thailand habis terjual. Saranan peminat supaya Stadium Nasional Bukit Jalil menerima kemasukan maksimum 80,000 orang penonton masih tidak mendapat sebarang reaksi setakat ini. Menerusi satu infografik yang dikongsikan FAM, semua 59,000 tiket itu sudah pun habis terjual setakat tengah hari tadi. Sambil mengucapkan terima kasih kepada penyokong Harimau Malaya yang telah membeli tiket, FAM turut menyertakan kenyataan bahawa tiada lagi sebarang penjualan tiket tambahan akan dilakukan sama ada secara dalam talian atau di kaunter tiket stadium. Berdasarkan semakan di laman tiket hotline juga mendapati penjualan tiket secara dalam talian sudah mencecah hadnya. Ini juga bermakna semua 59,000 tiket itu habis terjual dalam tempoh tak sampai 24 jam. Yang agak menghairankan apabila FAM tidak pula menyebut peratusan tiket atau tempat duduk yang diperuntukkan kepada penyokong Thailand. Saranan daripada peminat konsert penyanyi Taiwan Jay Chou hanya dijadualkan berlangsung pada 15 Januari dan Perbadanan Stadium Malaysia boleh melakukan kerja pemasangan struktur sebaik perlawanan itu tamat. Mereka yakin Thailand pasti lebih gerun apabila melihat Stadium Nasional dipenuhi penyokong Harimau Malaya. Kejuaraan Dunia Mobile Legend Bang Bang MLBB M4. Wakil negara Tim Hak berjaya mengisi slot upper bracket selepas merakam kemenangan ke atas wakil Argentina S11 Gaming dan The Valley dari Amerika Syarikat. Turun dengan misi mesti menang bagi saingan kumpulan D, Tim Hak mempamerkan dominasi tatkala menentang S11 Gaming. Aksi yang berlangsung selama 17 minit ini menyaksikan Po Chun Wai atau Panda gah menggunakan hero Kari untuk melakar 8 kills membantu Tim Hak menang dengan cukup bergaya. Kemudian langkah kanan berdepan pasukan The Valley. Pertarungan sengit berlangsung antara kedua-dua pasukan. Triple kills yang dicatat Panda ketika permainan memasuki minit ke-13 nyata membuka ruang buat Tim Hak memusnahkan kristal pasukan The Valley sekaligus mengesahkan tempat upper bracket bagi saingan peringkat kalah mati selaku naib juara kumpulan D. Ketua pasukan Argentina yang juga penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi menerima penghormatan daripada rakan sekelabnya ketika kembali untuk beraksi dalam Liga Perancis. Hampir semua pemain dan kaki tangan PSG berbaris bagi memberi penghormatan kepada Messi. Sebuah trofi khas turut dihadiahkan kepada Messi oleh penasihat sukan PSG Luis Campos. Menurut Messi, dia bersedia untuk kembali beraksi dan telah pun menjalani latihan bersama rakan sepasukannya. Messi mengakui dia berehat selama beberapa hari selepas membantu Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Messi 35 tahun dijadual untuk kekal bersama PSG sekurang-kurangnya sehingga musim 2023-24. Perlumbaan peringkat keempat Rally Dakar sejauh 573 km di sekitar Hail Arab Saudi. Giliran pelumba Perancis Sébastien Loeb menyinar. Loeb yang memandu untuk pasukan Raid Extreme Bahrain 13 saat mendahului pelumba di tempat kedua Stephen Peter Hensel. Pelumba Spanyol Carlos Sainz satu tangga lagi di belakang. Pendahulu keseluruhan Nasir Al-Attiyah dari Qatar di tempat keempat tetapi masih mampu menjarakkan kedudukan kepada beza 18 minit 18 saat dengan pelumba di tempat kedua keseluruhan Yazid Al-Raj dari Arab Saudi. Peter Hensel di tempat ketiga 34 saat di belakang. Kategori motosikal, juara milih pelumba Spanyol Joan Barreda, pelumba Australia Daniel Sanders masih menduduki senarai pendahulu keseluruhan. Festival Sirkus di Budapest yang disertai oleh akrobat muda dari sekolah di Ukraine mengakhiri buletin didik saya Charles Mohon. Salam hormat dan kita jumpa lagi.